Assalamualaikum, saya Wakil Kumpulan 6 dari Seksyen 102. Kami akan membentangkan tentang pluralisme agama mendatangkan kesan negatif kepada kemajmukan agama di Malaysia. Okey, ini adalah ahli kumpulan saya. Saya Nur Ain Sofia binti Muhammad Syahrom, Nur Wasita binti Timbang, Nur Aina Najwa binti Abdul Alim, Nur Ceni, Nur Atira binti Asmadi. Seterusnya, Nur Dini Natasha binti Muhammad Aidil Fikri, Nur Fazlina binti Jamal, Nur Ashanani binti Asnan, Nizam Syafiq bin Samsul, dan yang terakhir ialah Nur Ashirayatul binti Muhammad Hafiz. Okey, ini adalah isi kandungan yang kami akan bentangkan mengenai tajuk kami, iaitu pengenalan, implikasi terhadap individu, kekeluargaan, agama, masyarakat, budaya, pendidikan, politik, akidah, dan akhir sekali kesimpulan. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang agama dan budaya. Namun, apabila sebuah negara mempunyai masyarakat yang berbilang agama dan budaya, kadangkala juga sering akan berdepan dengan isu-isu sensitif yang boleh menggugat ketenteraman dan keharmonian negara. Dalam konteks Malaysia hari ini, pemahaman pluralisme agama menjadi pencabar prinsip-prinsip asas agama yang diamalkan di negara ini. Berbagai definisi pluralisme agama yang diberikan oleh sarjana dalam negara maupun luar negara. Antaranya adalah mendefinisikan pluralisme agama ini sebagai kepelbagaian agama, dialog antara agama, dan ada juga yang mendefinisikan pluralisme agama ini sebagai satu kepahaman yang memandang semua agama adalah sama dan menuju kepada Tuhan yang sama. Namun, pluralisme agama ini juga memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat di Malaysia ini dari aspek individu, kekeluargaan, agama, masyarakat, budaya, pendidikan, politik, dan akidah. Oleh itu adalah penting untuk membincangkan bagaimana pluralisme agama ini mendatangkan kesan yang negatif kepada kemajmukan agama di Malaysia. Dapat meruntuhkan akidah seseorang individu. Contohnya dapat menyebabkan individu sesat dan jatuh murtad apabila melanggar atau mengingkari perbuatan rukun-rukun yang terdapat dalam agama Islam yang ditetapkan dalam hukum syarak. Yang kedua, akhlak merupakan jati diri keagamaan juga akan runtuh dan tergadai. Sebagai contoh, tidak menutup aurat adalah haram dalam setengah agama. Walau bagaimanapun, agama Islam melarang meminum arak dan tidak bertutup aurat. Yang ketiga adalah individu terpengaruh dengan budaya barat. Contohnya, pada zaman sekarang ini, terdapat banyak individu yang terpengaruh dengan fashion pakaian seperti pemakaian skirt pendek dan berseluar jeans atau berseluar ketat. Walaupun pluralisme agama dapat menggalakkan keharmonian dan toleransi antara penganut banyak agama, namun terdapat juga impak negatif terhadap kekeluargaan. Antara kesan negatif pluralisme agama yang boleh memberi impak kepada keluarga adalah di mana berlakunya konflik nilai dan kebudayaan di dalam sesebuah keluarga. Konflik nilai dan budaya adalah di mana berlakunya percakapan dalam amalan agama, kepercayaan, nilai bagi ahli keluarga yang mengamalkan agama yang berbeza. Jika sesebuah keluarga terdiri pada anggota keluarga yang menganut agama yang berbeza, sudah pasti mereka mempunyai pemahaman terhadap nilai dan tradisi mengikut keagamaan mereka masing-masing. Sudah pasti terdapatnya pemahaman yang berbeza berdasarkan agama mereka masing-masing. Perbezaan pendapat ini boleh menyebabkan berlakunya perdebatan dan konflik dalam memahami dan menerima pandangan berbeza antara sesama ahli agama yang menganut agama yang berbeza. Selain itu, sekiranya ahli keluarga mengamalkan agama yang berbeza antara satu sama lain, mungkin sukar bagi mereka untuk melakukan aktiviti keagamaan bersama-sama yang boleh membawa isu kepada ibadat keluarga. Hal ini kerana setiap agama yang dianuti oleh setiap ahli keluarga mempunyai ritual sendiri mengikut agama masing-masing. Sudah pasti setiap agama mempunyai amalan yang berbeza dalam melakukan solat dan melakukan upacara keagamaan mengikut agama masing-masing. Sekiranya cuba untuk menyatupadukan amalan agama yang berbeza, sudah pasti akan menimbulkan ketidakselesaan antara satu sama lain. Seterusnya, pluralisme agama juga boleh menimbulkan kesukaran untuk upacara keluarga, seperti upacara perkahwinan dan juga pengebumian. Kesukaran ini boleh meregangkan hubungan sesama keluarga dan menimbulkan rasa tidak senang sehingga boleh menyebabkan tidak bersatu padu antara satu sama lain.
Hal ini kerana setiap agama mempunyai upacara perkahwinan yang berbeza. Saya akan membincangkan mengenai kesan negatif pluralisme agama terhadap agama. Pertama, pluralisme agama boleh menyebabkan kehilangan identiti agama. Ini bermakna individu mungkin berhadapan dengan konflik dalaman antara keperluan untuk mengekalkan identiti agama yang sebenar dan keinginan untuk menyelaraskan diri dengan norma masyarakat. Seseorang mungkin terpaksa meninggalkan aspek agama mereka yang dianggap berbeza oleh sesetengah orang dalam usaha untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat. Selain itu, jika pluralisme agama tidak diurus dengan baik, ia boleh menyebabkan peningkatan gerakan ekstremis. Perbezaan agama yang tidak dikawal boleh memberi peluang kepada gerakan ekstremis untuk berkembang. Mereka mungkin memanfaatkan kebencian dan ketegangan di kalangan pelbagai penganut agama untuk terus memecah belahkan orang ramai. Pluralisme agama juga boleh mencetuskan konflik di masyarakat yang pelbagai kepercayaan. Kepercayaan bahawa setiap agama adalah jalan yang benar dan pasti boleh menyebabkan pertentangan di mana semua agama menuntut kebenaran terhadap agama masing-masing. Secara keseluruhannya, implikasi pluralisme agama di Malaysia memiliki banyak sisi. Ianya boleh membawa cabaran seperti kehilangan identiti, ekstremis agama dan konflik. Oleh itu, adalah penting untuk menguruskan kepelbagaian agama dengan bijak agar kita dapat memelihara keseimbangan sosial dan keharmonian dalam masyarakat kita. Saya akan membincangkan kesan negatif pluralisme agama kepada masyarakat. Pluralisme agama juga memberikan kesan negatif kepada masyarakat. Kesan negatif yang pertama ialah cara masyarakat berfikir. Perkara seperti ini akan terjadi apabila terdapat masyarakat yang mempertikaikan undang-undang mengenai murtad. Terdapat juga idea seperti mengucapkan salam kepada orang yang bukan beragama Islam, perkongsian dalam perayaan dan acara keagamaan, dan orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Akibat daripada idea yang wujud ini, pada tahun 2014, kempen I Want to Touch the Dog telah diadakan di Malaysia. Seterusnya, kesan negatif yang kedua ialah tamadun masyarakat Islam akan hancur. Akibat melakukan perbuatan syirik, umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah kerana mereka telah melanggar perintahnya. Di samping itu, kesan negatif yang ketiga ialah masyarakat akan terjebak untuk menjadi murtad. Contohnya, dalam novel Tuhan Manusia, terdapat watak yang menunjukkan mengenai pluralisme agama, yaitu watak Talha. Beliau terpengaruh dan lebih mempercayai mengenai fahaman pluralisme berbanding fahaman daripada ajaran agama Islam. Pluralisme agama juga memberi kesan negatif kepada budaya. Kesan negatif yang pertama adalah penurunan minat generasi muda terhadap budaya. Dengan adanya agama-agama baru, generasi muda lebih tertarik kepada praktik-praktik dan nilai-nilai yang berasal dari agama baru tersebut. Sebagai contoh, fashion popular pengantin barat yang memakai laya telah diikuti oleh ramai pengantin Muslim di Malaysia pada masa kini. Ini menyebabkan penurunan minat terhadap budaya tradisional yang telah ada sejak lama dalam kalangan generasi muda. Penurunan minat ini telah menyebabkan berlaku perpecahan dan ketidakseragaman dalam masyarakat di Malaysia. Kesan negatif yang kedua adalah menimbulkan konflik antara agama dan budaya. Hal ini kerana setiap agama mempunyai kepercayaan, agama dan kefahaman yang tersendiri. Sebagai contoh, budaya perkahwinan campur yang semakin berluasa di Malaysia. Dalam hal ini telah wujud berbagai persoalan tentang identiti budaya dalam kalangan masyarakat yang berbeza agama. Ini mewujudkan sikap diskriminasi dalam kalangan masyarakat. Kesan negatif yang ketiga adalah budaya semakin terhakis. Sebagai contoh, budaya menghormati orang tua semakin terhakis dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana kepelbagaian agama boleh meruntuhkan akidah seseorang. Selain itu, terdapat nilai agama yang bertentangan dengan budaya menghormati orang tua. Hal ini mewujudkan konflik antara kelompok usia. Kesan negatif pluralisme agama kepada pendidikan adalah perspektif yang berbeza terhadap gantungan agama dalam tugasan pelajar.
dalam tugasan penilaian. Terdapat sebilangan guru yang heterogen agamanya memberikan pandangan yang selo tentang mereka akibat kandungan agama dalam tugasan pelajar-pelajar dan guru tersebut menentang salah atau menolak makan mereka. Tindakan ini akan menjadi sumber kontroversi dalam bidang pendidikan. Seterusnya, kurang mementingkan dalam penawaran kurikulum agama dalam kalangan pelajar juga merupakan salah satu kesan negatif pluralisme agama kepada pendidikan. Sekolah yang kurang mementingkan dalam penawaran kurikulum agama kepada pelajar-pelajar tidak dapat melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai pengetahuan tentang hubungan antara kerajaan dan kebebasan agama dengan luas. Tambahan pula, kesan negatif pluralisme agama kepada pendidikan adalah ketidakseimbangan representasi agama. Sekolah menggunakan logo agama sebagai contoh tradisi agama dan budaya di dalam bilik darjah. Keadaan ini berlaku kerana agama tersebut mempunyai dominasi lebih tinggi daripada agama lain dan hal ini membawa ancaman terhadap status agama lain. Bukan itu sahaja, pluralisme agama telah mencetuskan konflik dalam sekolah. Sekiranya pelajar tidak memahami antara satu sama lain dan menghormati perbedaan agama masing-masing, konflik akan timbul di kawasan sekolah, seperti sebarang kejadian puli, rusuhan atau ungkutan berlaku di dalam kampus. Kejadian tersebut menyebabkan pelajar yang dibuli, pelajar yang membuli, dan pelajar yang menjadi pemerhati semuanya menghadapi berbagai risiko negatif terhadap kesihatan, keselamatan, dan hasil pendidikan mereka. Berdasarkan kajian, pluralisme agama ini mendatangkan impak yang negatif kepada masyarakat Islam di Malaysia ini dari pelbagai aspek dan salah satu contohnya ialah dari segi politik. Pluralisme agama ini juga memberikan pendedahan negatif kepada akidah seseorang, umat Islam dan juga boleh menghakis nilai-nilai murni yang telah diajarkan dalam agama Islam seperti tolong-menolong dan saling hormat-menghormati antara satu sama yang lain. Pluralisme agama juga boleh menimbulkan kekeliruan dan kecelaruan terhadap kepahaman beragama dan memanipulasi sifat-sifat kepelbagaian beragama yang ada di Malaysia ini. Impak negatif pluralisme agama kepada politik dalam Malaysia ini diperdebatkan dalam kalangan rakyat Melayu berkenaan hak keistimewaan raja dan hak keistimewaan Melayu yang muncul akibat daripada fahaman pluralisme dalam agama kerana telah menggugat keutuhan perlembagaan persekutuan juga sekaligus memberikan kesan negatif kepada politik negara. Sejak mencapai kemerdekaan lagi, sebenarnya secara tidak langsung dan tidak sedar, fahaman pluralisme ini telah mula diterapkan dan dibawa masuk ke dalam pemerintahan negara, terutamanya dalam parti perikatan yang dibentuk oleh UMNO, MCA dan MIC. Parti Perikatan atau lebih dikenali sebagai Barisan Nasional merupakan salah satu contoh dalam menggambarkan tentang bagaimana kemunculan pluralisme ini boleh wujud dalam pentadbiran negara sejak awal kemerdekaan lagi. Implikasi terhadap akidah pula ialah Malaysia adalah salah satu negara Islam. Masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai agama dan budaya walaupun negara Islam. Pluralisme agama di Malaysia mempunyai kesan negatif terhadap kemajmukan agama. Salah satu akibatnya ialah kemerosotan iman iaitu akidah. Pengikut pluralisme berpendapat bahawa kebenaran tidak terhad kepada satu agama sahaja. Kenyataan ini jelas bercanggah dengan ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Quran. Jika akidah umat Islam dikompromi, jati diri keagamaan mereka secara keseluruhan akan hilang. Pluralisme dalam agama yang melibatkan penerimaan pelbagai agama bertentangan dengan kepercayaan Islam dan agama lain seperti agama Kristian dan Buddha yang juga menolak kepercayaan ini.
Kewujudan pluralisme dalam agama secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepelbagaian agama kerana kepercayaan yang rosak ini dapat menyebabkan perpecahan di antara komuniti agama tertentu. Mereka yang mematuhi kepercayaan ini dianggap murtad oleh masyarakat Islam kerana menolak ajaran yang bermaksud mereka tidak lagi menjadi sebahagian daripada agama Islam. Kekeliruan yang disebabkan oleh pluralisme agama boleh menyebabkan pengikut agama tertentu menyimpang dari ajarannya yang dapat memberi kesan lagi kepada kepelbagaian agama. Pemahaman pluralisme agama boleh memberi kesan kepada iman individu, terutamanya generasi akan datang yang berpotensi menyebabkan kekurangan pemimpin agama dan penurunan agama di Malaysia. Kesimpulannya, pluralisme agama dapat mendatangkan berbagai implikasi negatif terhadap kemajuan agama di Malaysia sama ada bagi individu maupun kekeluargaan, agama, masyarakat, budaya, pendidikan dan politik. Bagi agama rasmi di Malaysia iaitu agama Islam, fahaman pluralisme agama ini adalah jelas menunjukkan bahawa fahaman ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kemunculan isu-isu yang berkaitan dengan pluralisme agama di Malaysia juga menunjukkan bahawa fahaman ini telah tersebar luas di negara ini. Oleh hal yang demikian, untuk menjaga kemajuan agama di Malaysia, langkah-langkah proaktif perlu diambil untuk mengawal pluralisme agama secara bijak dengan meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama secara keseluruhan dan seimbang bagi menjamin kesepaduan setiap ajaran agama yang ada di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.